Assalamualaikum, selamat Hari Raya bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Sempena Hari Raya dalam era PKP ini, kita ingin memeriahkan situasi kita di rumah biarpun tiada kunjung mengunjung, biarpun kita tidak boleh balik ke kampung, tetapi hiburan perlu juga kita wujudkan kerana Hari Idul Fitri adalah hari kita meraihkan kemenangan dan sedikit sebanyak apa yang kita lalui sepanjang pandemik COVID-19 dan juga Ramadan selama sebulan kita lalui untuk menjadikan kita lebih appreciate ataupun lebih menghargai apa yang kita ada selama ini. Dan sekurang-kurangnya negara kita yang pelbagai bangsa, itulah elemen utama yang perlu kita hargai walaupun dalam era PKP ini kita mengharapkan rantaian COVID-19 ini dapat dihentikan secepat mungkin. Ingin kita hidup normal seperti biasa kerana wajah Malaysia ada di luar sana, tetapi wajah Malaysia juga dibawakan kepada anda melalui dalam talian dan juga televisyen, dan itulah yang diungkapkan melalui Manap Karaoke, sebuah filem parodi yang membawa nostalgia kita ke satu zaman yang biasa kita lalui, iaitu masyarakat kita suka berkaraoke ataupun berkaraoke, dan nukilan kreatif dari seorang seniman yang begitu tersohor dan juga kreatif ini, Abang Muhammad Khalid, pastinya sudah pun menerjah ke pintu ataupun ke dalam rumah kita semua melalui Astro First dan HD ini. Jadi untuk mendapatkan feedback dan juga pengalaman Manap Karaoke secara langsung ini, saya akan berinteraksi secara langsung bersama Abang Muhammad Khalid melalui Skype. Assalamualaikum Abang Muhammad. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Selamat Raya abang, yang ucapkan selamat Raya kepada semua. Ya. Kepada abang dan keluarga abang. Tahun ni beraya di mana Muhammad? Di Ipoh. Alhamdulillah. Meriah lagi di Ipoh berbanding tahun-tahun lepas kerana ini pertama kali kita terperap, terperosok dan duduk di rumah dah berapa bulan ni? Abang memang di Ipoh Ya. So every raya memang di Ipoh, and then anak-beranak semua memang dalam satu rumah. Kami tak ada duduk asing-asing. Ya. So, walaupun dalam keadaan PKP ni alhamdulillah still intact Ya. Perasaan menyambut raya tu macam hari biasa. Kecuali dah tak ada orang jom. Pengamis semua ngeling kepala tak nak datang. Adakah sepanjang PKP ni Muhammad dan kita menjalani Ramadan dan juga puasa, adakah tiba-tiba muncul idea, ni bagus juga akan datang ni buat filem ke, buat apa juga, karya kreatif akan datang Muhammad? Ya, ada. Tunggulah nanti 18 puasa. Kita macam mana geng-geng 17 puasa tu, dia orang puasa dalam keadaan PKP. Ya, menarik. Saya dah boleh agak dah. Pasti ada idea-idea baru yang segar akan dibawakan oleh Abang Muhammad Khalid. Ya, Okey. Alhamdulillah. Muhammad, idea untuk menerbitkan Manap Karaoke, mana munculnya? Idea ni ceritanya lama dah. Cerita dalam kepala ni dia daripada zaman karaoke dulu lah. Apabila kita tengok kawan-kawan nyanyi tu, kita tengok orang nyanyi di Ipoh tu di Tanjung Mutan tahun dulu Ya. Di warung-warung diam, warung-warung banyak ada karaoke tu. Oh, begitu. So orang semua pergi ke ada clubhouse apa untuk karaoke kan. Ya. Tapi yang kita yang marhain ni kita juga kena tobiam. Situ idea datang. Tengok siapa nyanyi ni, kalau dia dapat makepung tu, dia tak lepas-lepas. Asyik dia. So daripada situ abang mulalah, kalau dapat karaoke ni memang best lah. Apatah lagi kalau diadunkan pada seorang yang ada semangat entrepreneurship. Ya. Pada abang itu sangat berjaya lah kan. Dia ingin hidup berniaga, keluar daripada box, daripada kotak dengan premis karaoke baru je. Tetapi setiap kali filem yang diterbitkan ataupun diarahkan oleh Abang Muhammad Khalid, dia tidak lari daripada kritik sosial ataupun kritik kepada kita sendiri dan juga masyarakat ketika itu dan juga pada hari ini.
nampaknya dengan elemen Manap itu sendiri, dengan elemen Rauf Bogiba yang menjadi pesaing kepada Manap Karaoke yang membawa karaoke bergerak ni dari kampung ke kampung. Jadi apa yang ingin disuntik ataupun ingin diberikan penekanan dalam naratif membawa Manap Karaoke sebagai usahawan berjaya, dalam masa yang sama sentiasa ada ujian daripada pesaing-pesaing yang sakit hati dan sebagainya. Unsur pertama abang buat cerita kan Manap Karaoke ni yang paling utamanya adalah hiburan ya. Itu pasti, itu pasti. Abang harap orang yang menontonnya terhibur. Itu nombor satu tu, terhibur. Dan keduanya barulah kita selitkan apa-apa kritikan sosial ataupun apa yang nak disampaikan, siapa yang dapatlah ya. Orang kata kritik sosial ni cara tidak sedar kita orang biasa pun apabila kita sembang di rumah ke di kedai mamak ke di mana-mana saja ya, kritikan sosial tu automatik akan masuk. Cuma kita tak sedar. Ya. Cuma abang bezanya abang mengimagekan apa yang kita buat dalam kehidupan seharian kita bercerita ya. Cuma of course lah kita cerita biar orang gembira menerimanya ya. Bukannya kita bercerita orang sakit hati ataupun orang marah apabila mendapat tahu yang kita ni ditujukan kepada certain group ya. Kita apa yang kita nak adalah semua yang melihat tu win-win lah ya. Yang kita seronok, yang menerimanya pun seronok dan sedar. Itulah tujuan utama abang membuat every filem abang. Muhammad Khalid sentiasa membawa suatu naskah itu dengan penuh jujur, dengan membawa pendirian dan juga diri Muhammad Khalid itu diterjemahkan ke layar perak. Tidak boleh lari. Apa yang Muhammad suka ataupun berkaitan dengan sejarah kehidupan kita tidak dapat dinafikan. Itulah kekuatan pengarahan ataupun naskah Muhammad Khalid. Tapi bagi Manap Karaoke, apa kelebihan dan juga cabaran untuk menerbitkan filem ini? Okey, filem Manap Karaoke ni actually dia periodless. Dia bukannya abang setkan di tahun 90-an, 80-an, tak ada. Ya, ya. Dia boleh jadi bila-bila waktu. Bila-bila masa. Pakaian dia orang dia macam sedikit retro lah. Retro ni mood dia memang abang pakat dengan DOP abang ni, saudara Tingzi. Abang kata abang suka image tu. Ya. Tapi tak adalah abang nak ceritakan 100% zaman itu. Ya. So that's why abang kata dia periodless. So macam watak Mona Island, Samizan tu dia naik kereta moden. Ya. Cara percakapan mereka moden. Dan mereka ada handphone. Ya, so dia period lah. Ya. Satu penceritaan yang abang ciptakan, abang walkkan dalam satu filem. Abang harap orang faham lah ya. Bukannya abang buat cerita tahun 80-an, 70-an ke. So, dalam membuat cerita ni, abang pun bertuah ya. Abang dapat, abang seronok dapat kolaborasi bersama Joey Daud. Dia sangat kreatif. Dan of course lah, kru abang cuma voice out apa yang abang nak. Ya. Tapi mereka bagi lebih. Balik lebih. Lebih ya? Abang kata abang nak 3, dia orang bagi 4. Ya. Abang bagi 5, dia orang bagi 6. So masa itu, itulah seterusnya Manap tu dia menjadi daripada satu naskah. Abang ingatkan ada 4 muka surat, dia akan jadi lebih bertambah. Ya. Sebab dia komitmen mereka yang lakon itu. Itu abang kata abang. Bagi orang Ipoh, orang Tanjung Rambutan, kalau kita bayangkan pusat karaoke, bagi Mak Khalid sendiri, di mana selalu kalau orang-orang muda ketika itu berjumpa dan pergi melalak lah, pergi karaoke tu. Boleh ungkap sedikit Bang Mak Khalid? Ya, ramai. Tapi zaman itu, abang dah kahwin. Abang dah kahwin, dah ada anak. So, abang tak boleh dah melompat-lompat. Hati itu memang nak melompat lah. So, abang selalu bawa keluarga pergi. Kadang-kadang pergi kedai ini, kadang-kadang pergi ke dulu shopping mall pun, shopping kompleks pun ada karaoke keluarga tu. Ya. So abang selalu pergi situ lah. Daripada situ, abang rasa lebih pada rekreasi. Ya. Dalam rekreasi itu, mencetuskan ini adalah perbuatan rekreasi marhain. Ya. Orang biasa ni sudah menjadi, bukan menjadi adat lah, tapi menjadi salah satu aktiviti. Apabila berkumpul, kita nak pergi karaoke. One time dulu, Ya.
kawan-kawan semua okey karaoke. Dia pergi karaoke. So semua suka menyanyi. Tapi mungkin zaman tu berlalu, pasal yang seorang yang asyik dia nyanyi, orang tak nak. Asyik dia. Geng dah lari dah. So benda tu lama-lama pupus lah. Tapi satu waktu dulu, dia macam dia tempat family. Dia bukannya tempat ada Hanky-panky ke kan? hanky-panky Tak ada. Memang family joint. Ya. Abang kat Ipoh tu family joint tu banyak. So daripada situ abang rasa keakraban keluarga tu mudah terbit daripada aktiviti itu. So that's why abang dah public. Ya, kalau kita lihat dalam manap karaoke, karaoke bergerak ini membawa suatu orang kata pun perniagaan kepada manap. Ya. Dan juga perniagaan ini bukan untuk orang Melayu je, orang Indianya, orang Cinanya, dan elemen-elemen itu dimasukkan dengan cantik sekali, seolah-olah tidak dibuat-buat, kerana itulah realiti kehidupan kita kan, Muhammad. Jadi Memang tak ada karaoke bergerak ni. Ya. So hanya dalam manap je kita fikirkan yang what if kalau manap ni dia lagi advance, dia bawa kereta tu boleh masuk ke kampung, boleh masuk ke perumahan, ya. Even hantu pun boleh book kat dia lah kalau diorang nak menyanyi. So macam mana advance si manap ni, ya, dia fikir lebih. Dia nak offer lah, dia nak mencari duit, ya. Ya. So itu kelemahan dia perlu, dia nak do duit tu pada dia important. So dia akan menuju ke arah mendapatkan duit dengan buat apa saja, tetapi ada kelebihan dia. Dengan antara babak yang menarik apabila orang kampung dan juga masyarakat kampung terimbau dan juga menghargai jasa-jasa manap. Saya rasa itu paling menarik antara sin-sin yang begitu jujur ditunjukkan. Itulah perbualan dengan Tok Imam, Tok Bilal dan juga jemaah surau dan masjid. Jadi apa sebenarnya yang nak dibawa oleh Abang Mat apabila adegan itu dibawa? Abang ambil daripada kampung abang Sengokam dulu. Masjid tu tak kira siapa lah. Dia tempat berkumpulnya, ya. Ada Ustaz Amran tu, dia Tuan Haji Amran tu, ada imam masjid. So orang semua sayang kat dia. Daripada kita tahu budak ni memang kacang hantu punya ke, pencuri kampung ke, tapi bila Ustaz Amran ni ada, semua akan berkumpul. Semua akan dengar syarahan dia. So magic tu yang abang pinjamkan dalam anak karaoke. So di surau, di masjid, patutnya pada abang lah dia menjadi lebih daripada tempat semayang, ibadah. Memang tempat semayang kan, tapi mesti lebih daripada itu. Ya. Dalam ibadat tu, dalam perniagaan ke, dalam politik kepada abang, itu semua satu ibadat. Ibadah kalau kita gunakan cara yang dikehendaki lah. Ya. So abang meminjam masa zaman-zaman abang budak-budak tu di Sengokam, di mana kami berkumpul, di masjid tu tempat kita tahulah apa niat masing-masing, apa siasat cita-cita, apa yang kita nak buat untuk kuat masjid satu waktu dulu. Okey, Muhammad Khalid, mana karaoke ditayangkan ketika pandemik COVID-19 dan kita dipaksa tinggal di rumah. Jadi, di mana keputusan Abang Mat untuk membawa filem ini ke Astro First? Sedangkan kita tahu apabila PKP ini dilaksanakan, semua aktiviti hiburan dihentikan, pawagam ditutup, wayang tidak boleh pergi. Kita tak tahu pun bilakah wayang ataupun pawagam akan dibuka oleh pihak kerajaan. Jadi keputusan yang besar pertama kali seorang seniman, sutradara dan juga aktivis dalam bidang kreatif ini membuat keputusan yang besar untuk memilih Astro First sebagai satu tempat premier untuk manap karaoke. Apa yang terbuka di pemikiran Abang Mat ketika itu? Abang rasa ini satu kebukaan yang abang rasa satu anugerah di mana dalam keadaan kita terkurung ini, yang abang orang berkarya yang mempunyai bahan,
tidak ada tempat untuk menyiarkannya. Benda kita ni dah lama, dah 2-3 tahun. So sampai bila abang nak Simpan. tahan? Ya. So apabila ada Astro First, satu platform yang abang rasa lagi menyonokkan yang dapat ditayangkan, yang boleh ditonton oleh satu keluarga dengan harga satu dengan RM15 per hari. Bayangkan berapa banyak gara-mara datang, dan banyak kes kawan-kawan abang yang diorang bagi tahu mak diorang subscribe, so anak-anak semua datang tengok dekat rumah. So bagus fungsi itu, ramai yang boleh menonton. So apabila Manak Karaoke ni di-offer kan untuk ditayangkan di Astro First, pada abang ini satu rahmat, satu pembuka jalan bagi kami terus berkarya di dalam suasana PKP ni, kuarantin ni yang sangat menutup peluang dan ruang untuk kita menceritakan karya-karya kita, mempamerkan karya-karya kita di tempat-tempat biasa. Tetapi dengan adanya Astro First, alhamdulillah sampaian dan hasil seni itu dengan sampai kepada peminat seni. So abang rasa ini, abang cakap ini satu anugerah yang telah dibuka oleh Yang Lebih Esa, yang abang perlu dakap, dan abang harap lagi ramai pembikin filem yang dah siap kita tunjukkan di Astro First, because ramai yang boleh nonton, dan dia sangat mudah kita menonton di rumah. Nanti lagi setahun, 2 tahun bila panggung dah buka, kita raikan balik. So pada abang, untuk waktu ini Astro First sangat berjaya lah untuk melayan check and balance itu antara pengkarya dengan penonton. Sangat-sangat balance. So alhamdulillah. Bagi Abang Mat sendiri, dalam pandemik COVID-19 dan juga era PKP ini, biarpun satu peluang baru dan perlu digembelingkan dan diberi kekuatan bagi semua pemegang taruh, seniman, sutradara dan juga mereka dalam bidang kreatif ini perlu merebut peluang ini melalui secara dalam talian. Tetapi bagi mereka yang benar-benar terkesan dan mereka tiada pilihan, kita tahu freelancers dalam bidang ini begitu ramai. Mereka pastinya tidak boleh keluar membuat pergambaran. Mereka bergaji hari dan tak tahu bilakah PKP ini akan dihentikan, kerana kita tahu penyakit ini begitu membunuh. Bagi Abang Mat sendiri, supaya industri ini akan terus aktif, tidak malap, tidak mati, industri kreatif kandungan ada sasaran yang perlu kita gembeling dan beri kekuatan. Pada Abang Mat bagaimana? Pada abang, memang ini satu ujian satu ujian bagi kita pembikin filem, baik di depan, di belakang tabir. Dia sangat satu impact yang besar. Tapi abang rasa dia 2-3 bulan, 4 bulan. Abang ingat lagi masa gawat tahun 97. Berapa lama tu kita tak ada shoot, kita survive. So abang rasa insting kita manusia, tak lebih-lebih lagi yang kerja berkarya ini, memang amat perit apabila tidak ada income, dan orang kata nak buat macam mana kan. Dah memang nasib kita dah, takkan kita nak marahkan keadaan ni. So kita kena akur. Tapi lagi senang cakap lah daripada yang menanggungnya. Betul. So abang betul-betul harap kita dapat bersabar kerana itu sahaja yang abang boleh nasihatkan. Dengan kita dalam keadaan macam ini, abang rasa kita masih boleh berkarya. Bukannya kita karya untuk turun padang, kita simpan karya-karya kita itu. Apabila tiba waktunya tu, boleh kita keluarkan. Tapi of course, itu bagi pengarah ke, penulis skrip ke, bagaimana dengan kru-kru yang memang gaji hari ataupun tak ada shoot, memang mereka tak ada pendapatan. Dan orang kata tak ada duit simpanan ke? Betul. Yang bercakap tu pun abang nak tanyalah, dia ada simpanan dia ke? So, bila kerja macam itu, orang kata tak ada EPF, kami kena masuk sendiri. Kita tak harapkan producer masukkan untuk kita. So, pasal kita freelancer, setiap filem, setiap drama tu lain-lain producer dia. Takkanlah kita insist suruh masukkan, potong kita punya duit EPF. Tak, kita masuk sendiri. So tak ada masalah tu. Orang kata ada problem EPF, kepada abang tak ada masalah. Waktu kita ada kelebihan ataupun pendapatan lebih tu, waktu tu kita beringat kan? Itu mana yang beringat lah. Mana yang beringat sekarang ni, pada abang jangan panik. Abang pun
hari itu kerajaan telah membuka peluang untuk Shooting balik. gambaran dengan Ya. SOP yang harus diikut. Yang pada abang itu satu light di end of the tunnel. Ya. Ini bukannya maknanya Allah habis aku. Ada cara memang kerajaan ambil berat macam mana untuk meneruskan kita dalam bidang kerja kita ini. Jangan kata orang tak peduli. Orang peduli, kerajaan peduli kesusahan kita ni. So ia hanya temporary. Pada abang lah insyaAllah. Of course, DJ said dan ini. Dan akhir sekali Abang Khalid, bagi Manap Karaoke, adakah ada filem akan datang yang berbentuk sebegini ataupun bagaimana? Sebelum PKP abang ada buat satu super tally lah. Abang ada buat satu filem. Tapi lepas itu PKP abang kena stop. So akan disambung InsyaAllah lepas habis PKP ni kita akan sambung balik. So pada abang itu adalah next filem abang yang abang rasa dia lain sikit lah. Sebab ini kolaborasi abang dengan anak abang Amin. Di mana abang lebih banyak menghidangkan skrip dia. Amin yang mengarah. So abang harap yang ini dapat tontonan ramai sebab dia bukan macam Manak Karaoke tetapi dia take off selepas Manak Karaoke. So abang really looking forward untuk sembahkannya pada orang ramai. Hebat Abang Khalid. Akhir sekali Abang Mat, ucapan raya bagi peminat Abang Mat Khalid, peminat Manap Karaoke, peminat Hantu Kak Limah, rock dan sebagainya. Silakan. Ya, kepada penonton-penonton tanah air, penonton-penonton filem, abang bukannya ramai dengan peminat kot. Ramai. Alhamdulillah, Ya. kerana memberi sokongan kepada industri filem tempatan. So, teruskan sokongan kerana tanpa anda, tanpa feedback dari anda, karya-karya kami takkan ke mana. Dalam pada itu, kami, abang sangat teruja untuk terus berkarya dalam bidang abang untuk memenuhi kehendak anda sekalian. Dan abang rasa tak cukup untuk abang berterima kasih saja abang kena buat rumah terbuka dan saya datang. Tapi tak boleh lebih 20 orang. So, pun dah tak mungkinlah tidak kot. Lagi kurang kan. Ya. So, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong filem tempatan dan apatah lagi dengan menonton filem, dengan subscribe filem Manak Karaoke ni. Dan tolonglah janganlah download. Kalau mana-mana ada link download cara haram tu, ingatlah abang pun minum CO je dah. Ya, betul. Tak boleh lah sebab kalau lagi ramai orang download, pun tak dapat minum dah nanti. So tolonglah. So kita sama-sama membantu dan kita maju bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk industri negara. Karok sampai lenjun, Abang Mat. Itu hashtag bagi Manap Karaoke. Selamat Raya, Abang Mat Khalid. Terima kasih. Maaf batin sekali lagi. Kami di Sarawani mengucapkan Selamat Raya dan juga terus mendoakan supaya Abang Mat terus sihat kerana karya-karya hebat perlu keluar terus datang daripada sutradara tersohor Muhammad Khalid ini. Terima kasih Abang Mat atas masa yang diberikan. Itu saja agenda Wani malam ini. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.